Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran di pusat penyiaran digital TV Al-Hijrah 28 September 2023 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Hari ini merupakan hari yang paling agung, hari kebesaran kita menyambutnya, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita digalakkan, bukan digalakkan saja, maksudnya kena buat kita sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan macam biasa, tajuk kita pada pagi ini kita nak bersama di dalam Assalamualaikum Subuh pada pagi ini. Tapi penonton jangan lupa untuk kita bersama-sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan juga bersama kita masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Dan bagi mereka yang sedang menonton di kaca TV ataupun di Facebook Live, kalau yang menonton di Facebook Live ni, bolehlah like, share, save dan komen. Jadi biar ramai-ramai dapat manfaatnya apabila anda share di Facebook masing-masing. Bersama kita mengambil ilmu yang disediakan supaya kita dapat membentuk, satukan ummah dengan ilmu, dapat kita membentuk Malaysia Madani, insya-Allah. Dan hari ini merupakan hari Maulidur Rasul, jadi banyak-banyakkan kita amalkan sunnah. Maksudnya bukan hari ini je kita nak amalkan sunnah, kita kena amalkan sunnah setiap hari, tapi mulakan dengan yang ringkas kan. Contohnya mungkin bangun pagi, sapu muka dan berdoa, keluar rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, masuk bilik air kaki kiri, keluar bilik air kaki kanan, pakai kasut kaki kanan dulu, pakai sokin pun kaki kanan dulu. Kita mulakan dengan perkara-perkara yang ringkas dulu. Saya dulu pernah sentap dengan pakcik saya sebab waktu tu saya pakai kasut mula dengan kaki kiri. Dia cakap apa kat saya? Kamu ni belajar agama jauh-jauh sampai ke Jordan tapi pakai kasut kaki kiri dulu. Punya sentap kita kan. Jadi kita mulakan amalan ringkas sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh kita nak bersama dengan Yayasan Ikhlas dengan tajuknya Infak Bantu Iman. Macam mana infak boleh membantu iman kita, bersama dengan pendakwah iaitu Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin yang merupakan pendakwah. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi, Datuk Ustaz, kita hari ini berjumpa seawal 6.30 pagi kan, dan sudah berapa, macam saya dekat studio, Datuk Ustaz pun dekat rumah dah standby kan. Jadi mungkin ada ilmu yang nak berkongsi kepada penonton pada hari ini. Apa agaknya waktu subuh ni yang boleh kita jadikan amalan yang baik? Mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita pada waktu-waktu pagi sebegini, sememangnya kita berpeluang untuk melakukan banyak sungguh amalan-amalan yang dicatatkan di dalam hadis dan juga Al-Quran. Antaranya dalam keadaan kita masih berpagi-pagi begini, kita sangat digalakkan untuk memperbanyakkan berzikir. Khususnya zikir ini adalah sebelum terbitnya fajar. Berzikir ini adalah amalan yang tak keluar modal yang besar pun, iaitu kita membaca bacaan-bacaan khusus, bacaan-bacaan tertentu. Dan Allah sebut di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang sabar, orang yang taat, orang yang bersedekah hartanya, dan orang yang memohon ampun sebelum daripada terbit fajar. Maknanya ini golongan manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Ada satu pesanan yang pernah diberikan oleh Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Dia seorang ulama masyhur, terkenal dengan gelaran Abu Zakaria Ar-Razi. Katanya, dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Hati kita ini boleh kita ubat dengan melakukan 5 perkara. Qira'atul Quran bitafakkari, wa khala'ul batni, wa qiyamul layli, wa tadarru'u 'inda sahari, wa mujalasatis salihin. Ubat pada hati itu 5 perkara. Pertama sekali membaca Quran dan renungkan maknanya. Kemudian banyak agak berpuasa. Yang ketiga, sembahyang malam jangan tinggal. Yang keempat, minta ampun pada waktu pagi ataupun waktu sahur, dan berkawanlah dengan orang-orang soleh.
Sebab itu pada pagi sebegini yang pertama sekali amalan yang boleh kita buat adalah memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kata Allah. Ciri orang takwa ni, malam dia sedikit saja dia tidur, tapi dia bangun pagi-pagi, mereka itu banyak beramal. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka sentiasa minta ampun kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW mendoakan pada waktu pagi ini keberkatan. Dalam satu hadis terkenal riwayat Abu Daud, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkat kepada umatku pada waktu paginya. Sebab itu orang yang berjaya di seluruh dunia kata-katanya adalah morning person. Maknanya orang yang memang bangun pagi. Sebab pagi ni dia adalah simbol kegairahan, simbol kesegaran, simbol semangat. Udara pada waktu pagi pun kita dapati berbeza dengan udara pada waktu-waktu lain, waktu petang misalnya. Orang exercise waktu pagi dengan exercise waktu petang lain dapat manfaatnya. Sebab waktu pagi ini gas ozon O3 memenuhi sebahagian besar daripada ruang udara kita pada waktu pagi. Begitu juga sinaran matahari pada waktu pagi mengandungi warna merah dan juga warna ungu yang memberikan pengaruh tersendiri bagi semangat kerja kita. Begitu juga pada waktu pagi jumlah kortizol dalam darah mencapai puncaknya. Jadi semuanya memberi manfaat kepada kita. Sebab itulah dapat keberkatan. Berkat kesihatan pun sama juga. Ada kajian menunjukkan bahawa dalam tempoh 24 jam, antara makan yang paling mustahak sekali adalah makan pada waktu sekarang, waktu pagi. Kajian menunjukkan makanan paling utama sekali adalah sarapan pagi. Sebagaimana yang kajian yang dibuat di Pusat Perubatan Harvard mendapati bahawa orang yang tidak bersarapan itu lebih berisiko untuk jadi gemuk, dapat sakit jantung, hidap penyakit kencing manis dan sebagainya lagi. Jadi kesimpulannya, pagi ini berkat. Jadi mulakan dengan zikir, mulakan dengan doa. Apa lagi yang boleh kita buat? Kita memperbanyakkan selawat. Ini pula kebetulan kita berada pada 12 Rabiul Awal, seperti disebutkan oleh Ustaz tadi, hari penuh keberkatan. Mulakan dengan selawat. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang berselawat pada aku ketika subuh 10 kali dan ketika waktu petang 10 kali, maka dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan selawat ni seperti kita maklum banyak manfaatnya dan dia adalah salah satu daripada jalan untuk kita mendapatkan cinta daripada Allah. Jadi pagi ni jangan lupa berselawat. Pagi minimum 10 kali, petang pun minimum 10 kali. Minimum maksudnya lagi banyak, lagi bagus. Jadi itu yang kedua, pagi-pagi ni banyakkan selawat. Yang ketiga, kalau mampu pagi-pagi sebegini, lakukanlah solat sunat isyraq. Isyraq. Solat sunat isyraq adalah solat sunat yang didirikan selepas daripada matahari terbit meninggi, iaitu selepas waktu tahrim, waktu larangan untuk solat. Solat ini biasanya dikerjakan selepas terbitnya matahari setinggi tombak. Jadi kita buat sampai dalam bahasa mudah dia ni adalah solat duha di awal waktu. Awal waktu. Jadi tujuan solat isyraq ini adalah untuk kita nak bersyukur kepada Allah. Kerana Allah telah menganugerahkan kepada kita tambahan satu hari lagi untuk kita meneruskan kehidupan, dapat bertaubat, dapat merasa nikmat hidup di hari yang baru. Jadi pahala orang yang mengerjakan solat sunat isyraq ini begitu besar sekali. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kata Anas bin Malik, man sallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'u syams summa salla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasul tamatin. Siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, macam kita tadi alhamdulillah solat subuh jemaah, kemudian dia duduk tetap sampailah terbit matahari, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat, maka dia amalan seringkas itu dapat pahalanya seperti mengerjakan haji dan juga umrah. Dan Nabi menambahkan dalam hadis itu, tamatin. Sempurnalah pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ulama ramai membahaskan hadis ni, antaranya Syekh Muta As-Singkiti dalam Syarah Zadul Mustaqni menjelaskan bahawa
keutamaan dapat pahala haji umrah ini hanya terpenuhi jika dilakukan mengikut syarat yang disebutkan. Pertama sekali, mesti subuh berjamaah. Sebab Nabi sebut, man shalla ghadata fi jama'atin. Mesti sembahyang subuh berjamaah. Maknanya sembahyang seorang tidak dapat fadilat ini. Kemudian kita duduk berzikir selepas sembahyang. Maknanya tidaklah lepas sembahyang subuh merayap ke sana. Duduk berzikir, baca zikir yang kita sebut tadi, istighfar, selawat. Kemudian kita selepas daripada kita berzikir itu, kita mendirikan solat sunat sampai terbit matahari. Untuk mendapat fadilat sebesar ini, mesti berusaha. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyakkan membaca al-maksurat. Maksurat ini adalah himpunan zikir ataupun wirid-wirid yang maksur, yang diwarisi, diambil daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW, yang mana disikir ini dihimpunkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dan kita elok dapat bacakan waktu pagi sebegini. Semua dia komplit, dia dah susunkan di dalam Al-Maksurat. Ada yang kubra, ada yang surah. Dan dalam YouTube pun orang dah banyak buat rakaman sekarang. Dan yang kelima, amalan yang kita boleh buat pada pagi-pagi begini adalah melakukan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh ni amalan yang sangat digalakkan. Apa sebab? Kerana pada waktu subuh, ada malaikat khusus mendoakan keberkatan pada kita yang bersedekah. Ma min yaumin yusbih fi ibadu fi illa malakan yanzilani. Pagi-pagi lagi akan ada malaikat subuh mendoakan kita. Ya Allah, bagi orang yang bersedekah, gandakan rezeki. Bagi orang kedekut, kurangkan rezeki dia. Jadi kita nak ambil kesempatan pagi ini mengajak bersedekah, berikan infak kepada Yayasan Ikhlas. Yang kita ada sediakan platform, boleh kita infak secara online, kita beri manfaat kepada golongan asnaf yang memerlukan, insya-Allah. Insya-Allah, tambah pula hari ini 12 Rabiul Awal kan, hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Jom sama-sama kita berinfak bersama dengan Yayasan Ikhlas. Jadi Datuk Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Insya-Allah kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum bersama dengan Datuk Ustaz Badli Shah. Ada iman ni, penyakit ada iman ni 1 in million dalam dunia. Dan kita pasti di luar sana awareness tentang penyakit iman adik alami ni tak semua orang tahu. Nak membantu adik iman supaya dia sihat seperti kanak-kanak yang lain. Itu dia kisah adik Iman yang selayaknya kita bantu. Jadi saya nak seru kepada mereka yang sedang menonton TV Al-Jerah pada pagi ini. Jom sama-sama kita bersama dengan Yayasan Ikhlas memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan asnaf seperti adik Iman ni. Masya Allah. Jadi kita kembali dalam segmen Infak Bantu Iman ni bersama dengan panel kita Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Jadi Datuk Ustaz, mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan adik Nur Iman ni tentang pesakit ni, dengan apa yang penyakit yang dihidapnya. Mungkin Datuk Ustaz boleh ceritakan sedikit. Baik, terima kasih. Pertamanya kita ingin mewawarkan kepada seluruh masyarakat, kami di Yayasan Ikhlas, kita sedang melancarkan kempen bantu pesakit sihat. Iaitu inisiatif projek ini kita nak bantu kepada pesakit-pesakit terdiri daripada keluarga miskin yang kurang berkemampuan, yang memerlukan peralatan perubatan dengan kos yang tinggi, yang mencecah kadang-kadang ratusan malahan ribuan ringgit. Jadi jenis bantuannya kita sediakan kursi roda, kita beli tilam khas, susu, lampin pakai buang, apa juga peralatan sokongan-sokongan khas, bantuan wang ringgit, apa saja yang boleh kita bantu. Jadi dalam pagi ini, seperti yang kita tengok dalam VT di awal tadi, kami nak berkongsi mengenai salah seorang pesakit yang sedang dibantu oleh Yayasan Ikhlas, iaitu adik Nur Iman binti Muhammad Sabri, yang baru berusia 1 tahun 6 bulan, dan sekarang ni keluarga ni menetap di Jertih, di Terengganu. Jadi kisah di Iman ni memang sangat menyayat hati kita kerana dia mempunyai penyakit yang kronik, iaitu dia terpaksa bernafas melalui lubang yang ditepuk pada lehernya. Dan dia telah melalui 4 kali pembedahan bagi membuang ketumbuhan di wajahnya. Jadi Masya Allah, Allah uji adik Iman ini. Dan dia juga bakal menempuh beberapa lagi pembedahan sampai umurnya 12 tahun untuk nak membuang ketumbuhan itu. Kalau kita dapat lihat di kaca TV sekarang, memang keadaan adik Iman ni sangat menyayat hati. Adik Iman ni juga ada lagi 3 adik-beradik lain yang ibu bapanya kena tanggung.
Dan pendapatan ibu bapa ini juga tak menentu kerana perlu menjaga sepenuh masa dan beri perhatian lebih kepada adik Iman ini. Ayah Iman ini juga sekarang ini untuk makluman tidak lagi bekerja tetap, walaupun adik Iman ada mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan sebanyak RM700 sebulan, tetapi pastilah tidak mencukupi. Jadi kos untuk perbelanjaan saja kita dah buat kiraan kira-kira RM3,000 sebulan untuk kos rawatan ubat-ubatan, susu khas, ada untuk lampin pakai buang dan sebagainya. Dan keluarga ini juga terpaksa pulang antara Jeretih, dibesut tu ke Kubang Krian di Kota Baru, di Kelantan, sebab mereka perubatannya di Hospital Universiti Sains Malaysia. Jadi bayangkan tinggal di Jeretih, kena berulang alik pergi ke Kubang Krian untuk nak rawatan susulan, maka di situ saja sudah memerlukan kos perbelanjaan yang agak tinggi. Jadi inisiatif kita adalah kita nak merangka beberapa bentuk bantuan yang akan disalurkan kepada adik Iman ini. Jadi saya mengambil kesempatan sama-sama menyeru kepada seluruh para penonton khususnya dengan rasa rendah diri, dengan penuh keinsafan, kita rakyat Malaysia, kita prihatinlah bantu keperluan adik Nur Iman ini. Besar harapannya kalau kita dapat mengurangkan beban. Mungkin tidak menyembuhkannya 100%. Sebab kita tak dapat bayangkan kalau kita berada pada kedudukan itu. Anak kita ke adik kita ada penyakit yang sedemikian. Jadi kita bersyukur atas nikmat. Dan sebagai tanda kita syukur, manifestasinya adalah kita tolong orang yang sedang dirundung malang ini. Walaupun sedikit saja bantuan kita, tapi insya-Allah kita boleh mengurangkan. Maka cara untuk bantu kepada yang ada telefon, boleh ambil saja gambar yang tertera di kaca TV sekarang. Itu pertamanya kita boleh menyumbang kepada Yayasan Ikhlas dengan membantu melayari laman sesawang bantuiman.com. Yang ini merupakan landing page yang kita boleh tengoklah apa perkembangan terkini, berapa kutipan, berapa yang telah dibelanjakan, dilaporkan setiap minit, setiap masa. Ataupun cara kedua, sumbangkan terus ke akaun bank seperti yang tertera di kaca TV, iaitu di nombor akaunnya 5628 3463 6228 dan letakkan rujukan di situ iaitu Bantu Iman untuk kita kenal pasti jenis bantuannya. Atau cara yang ketiga, boleh saja hubungi nombor telefon seperti yang tertera di skrin TV kita sekarang ni. Jadi saudara, walaupun kita tidaklah mengenali adik Iman ini, tapi sebagai rasa tanggungjawab kita kepada ummah, atas rasa belas ihsan dan perasaan simpati kita terhadap orang yang sedang diuji oleh Allah, maka penting untuk kita memanjangkan infak kita ini sebagai kita memberikan suntikan kegembiraan kepada orang yang sedang dirundung oleh ujian dan juga malang ini. Ingatlah bahawa Allah kalau nak berikan kepada kita tambahan rezeki, Allah akan beri pada kita sebab 3 perkara. Pertama, kerana usaha kita. Kita bekerja siang malam, Allah beri rezeki. Yang kedua, sebab Allah sendiri nak beri kurniaan dia kepada kita atas kesudian Allah Ta'ala. Tapi ada juga yang ketiga, rezeki yang kita dapat kerana kita ini menolong orang, membantu orang. Jadi, sama-samalah kita membantu. Dan penderitaan yang sedang dideritai oleh adik Nur Iman ini bukanlah satu benda yang kehendak dia. Tapi semuanya Allah uji untuk melihat siapakah hamba-Nya yang paling bertahan dengan ujian ini. Jadi sekali lagi kita menyeru, apatah lagi pada pagi-pagi sebegini, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Tiap-tiap pagi kata Nabi akan ada 2 malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikanlah duit orang yang bersedekah, yang berinfak. Dan ya Allah, hancurkanlah hati orang yang kedekut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedekut ni maknanya dia menahan diri. Ingat, takkan miskin orang yang bersedekah. Dan takkan kaya orang yang terlampau kedekut. Orang kedekut berkira-kira. Bakhil kedekut setangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang dia tak hendak. Menimbun harta tak agak-agak. Orang miskin dia buat-buat tak nampak. Hati busuk, perangai tak cedak. Jadi ayuh kita bersedekah. Berikanlah infak tuan-tuan sekalian kepada Yayasan Ikhlas. Yang kita memang sediakan platform yang boleh tuan-tuan memberi infak melalui secara atas talian saja, secara online.
yang mana bantuan ini boleh memberi manfaat khusus kepada golongan asnaf yang memerlukan. Dan kita sekarang sedang buat kempen bantu pesakit sihat. Projek ini kita nak bantu pesakit-pesakit yang terdiri daripada keluarga miskin, yang kurang berkemampuan, yang memerlukan peralatan perubatan dengan kos yang mencecah ratusan malahan ribuan ringgit. Jadi jenis-jenis bantuan yang akan kita panjangkan nanti adalah kita bekalkan mereka kursi roda sekiranya diperlukan. Tilam khusus kepada yang memang perlu bedridden. Kita belikan susu khas ataupun lampin pakai buang. Apa juga peralatan-peralatan sokongan khas, termasuklah juga bantuan wang ringgit yang boleh meringankan beban. Kalau tidak menyembuhkan, boleh meringankan beban asnaf ini yang sedang berada dalam kesusahan dan juga kesakitan. Jadi dalam konteks kita pada pagi ini, kita nak menyumbang kepada adik Nur Iman Muhammad Sabri yang baru berusia 1 tahun 6 bulan, yang tinggal di Terengganu, di Jelteh, yang melalui sedang diuji dengan penyakit kronik yang agak pelik sedikit, terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya dan telah menjalani banyak kali pembedahan, dan dia Allah uji pula lagi akan menjalani pembedahan sampai usianya 12 tahun pula lagi nak buang ketumbuhan yang ada itu. Jadi seperti yang kita dapat lihat di kaca TV ini, mereka berulang ni di hospital di USM Kubang Kerian. Mereka berulang daripada Jelteh di Terengganu, berulang pergi Kota Baru untuk nak dapatkan rawatan perubatan. Dan berulang ini memerlukan kepada kos, bukan sikit kosnya, minyak dan sebagainya lagi. Jadi saya kira apa yang dapat kita paparkan ini menyentiklah perasaan kita untuk sama-sama nak membantu. Ingatlah Nabi pernah pesan, innallaha yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha biyaminih. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhratun hatta idza luqmatan litasiru mislu uhudin. Sesungguhnya Allah sangat gembira bila menerima sumbangan daripada orang yang bersedekah ini. Jadi Allah gembira, maka pastilah rahmat akan dapat pada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Serta bantuan ini akan memberi manfaat kepada pesakit-pesakit yang lebih memerlukan, terutamanya mereka daripada golongan keluarga asnaf dan terutamanya adik Nur Iman sendiri. Jadi saya nak seru kepada penonton yang sedang menonton Assalamualaikum Subuh pada pagi ini, jom kita bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas, kita berikan bantuan, kita berikan sebahagian daripada harta kita untuk membantu mereka. Sebab kadang-kadang kita rasa kita ni dah susah, sebenarnya ada orang yang lebih susah daripada kita. InsyaAllah sama-sama kita membantu adik Nur Iman dan juga pesakit-pesakit lain. Jadi saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin yang merupakan pendakwah kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Yayasan Ikhlas pada pagi ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada penonton yang sedang menonton kita pada pagi ini. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini bersama dengan saya Naufal Hatta dan juga Farah Diba.